Tahukah anda, terdapat banyak juga kajian yang menunjukkan kebaikan dan khasiat dari segi pengambilan makanan pedas ini. Antaranya, mampu meningkatkan metabolisme dan kesihatan jantung. Kalau pedas, jangan minum air sebab selagi kita minum air, lagi kita akan rasa lebih pedas. Saya akan minum air suam, dia akan rasa cepat hilang lah. Lepas tu, kalau ada pisang kat rumah, saya makan pisang. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua? Penonton-penonton setia WHI. Hari ini saya Sugita bersama dengan Syahira Izzati Yaakob ataupun lebih mesra dipanggil Syira bersama anda semua sehingga jam 1 tengah hari nanti. Saya perbetulkan diri saya hari ini. Syahira Izzati Yaakob. Betul. Dan tepat sekali. Dengan nama bapa sekali saya sebut Syahira. Okey, baik Syahira. Semalam sesi persekolahan telah bermula. Betul. Hari ini hari kedua. Saya rasa ibu dan ayah pun masih lagi tengah mendapatkan rutin harian mereka bersama dengan anak-anak di rumah. Betul? Betul tu, dan saya kira ada juga ibu bapa yang masih lagi cuti daripada bekerja, daripada tugasan sebab ialah nak kembali kepada rutin hantar anak ke sekolah ataupun kembali kepada rutin untuk ambil anak ke sekolah. Mereka pula ada kurikulum ataupun ada kelas tambahan dan juga mengaji juga antara rutin-rutin harian yang perlu ibu bapa kata orang perbetulkan semula jadual mereka untuk satu persatu semuanya sebagaimana yang mereka rencanakan. Sebab ada dalam kalangan mereka, Syira, bukan anak-anak yang pergi ke sekolah yang menangis ataupun sedih, tetapi ibu dan ayah itu mempunyai masalah detachment itu sehingga kan mereka yang sedih, nangis, rindu ke anak. Jadi mereka pun kena tunggulah sampai anak balik dari sekolah dan baru boleh orang kata bersama-sama dengan anak mereka. Bercakap tentang gelagat anak-anak ini juga, bukan sahaja gelagat anak-anak tapi ibu bapa juga turut sama pakai pakaian sekolah untuk bagi mood itu kepada anak-anak, dan kita ada paparan menarik yang kita sediakan untuk kita lihat gelagat anak-anak ini. Ya, dan kalau kita lihat sekarang ni di kaca televisyen, ini antara gelagat ibu dan ayah yang memberikan sokongan buat anak mereka yang baru masuk darjah 1. Wah, dia pakai baju sekolah, Syira, ya. Ibu dan ayah mereka ini, saya rasa ini antara cara yang boleh mereka gunakan untuk memberikan anak itu semangat lah kan kalau nak ke sekolah. Jangan takut. Tengok ibu dan ayah pun pakai baju sekolah, bangun bersama-sama, makan sarapan bersama-sama dan menghantar mereka ke sekolah. Segi saya terbayang macam mana agaknya ibu bapa mereka kata orang turut sama gosok baju sekolah, tudung sekolah dan sebagainya. Ya. Dan semalam kami dah kongsikan sedikit daripada gelagat-gelagat anak-anak kecil ini, dan hari ini ada sambungannya. Jadi apa kata kita saksikan apa lagi yang mereka ada untuk dikongsikan bersama dengan anda. Jom kita tengok. Lepas nak jatuh. Ya Allah, nak lagi. Umat mikir titilan, ngopi-ngopi masih. Umat mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Umat mikir titilan, ngopi-ngopi masih. Ngopi masih. Mereka ya. Melatan ni. Nila, sini. Jauh latang lagi.
Cepat dah balik. Oh, adik tu. Tak apa adik. Kami semua bersama-sama memberikan semangat untuk adik. Tapi adik yang kita lihat pertama, first tu, dia nasib baik tak tersangkut lah ya. Dia cuba melarikan diri daripada sekolah. Mungkin ada dalam kalangan anda yang pernah buat macam tu masa waktu sekolah dahulu. Dan Syira, itu gelagat-gelagat mereka. Tapi saya rasa sekarang ini, ibu-ibu di rumah tengah memasak untuk anak-anak yang akan balik ke rumah dari sekolah. Jadi apalah antara menu yang anda sedang masak sekarang ini? Betul tu Sugi. Dan kalau anda dapat lihat di depan kami ketika ini, kita ada pelbagai menu. Kalau saya dapat kenalkan di sebelah kanan, kenalkan tau. Kita ada sambal ikan, kita ada sambal Jawa, kita ada sambal ayam, kita ada sambal tahun, kita ada sambal penyet dan juga pelbagai lagi sebenarnya yang mungkin boleh jadi inspirasi kepada ibu-ibu suri-suri rumah di luar sana untuk menyediakan makan tengah hari. Baik, dan mungkin anda juga peminat sambal, jadi terus bersama kami sebab ada macam-macam menu berasaskan sambal hari ini. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Pedas. Sedap. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan seperti yang kami janjikan, hari ini kami akan bawakan anda pelbagai masakan berasaskan sambal. Awak suka sambal apa? Saya suka sambal semalam saya dah sebut sambal kuning, sambal mangga. Takkan satu je? Takkan satu je? Sambal ikan suka, sambal ayam pun suka. Okey, awak suka sambal ayam. Jadi hari ini kita bersama dengan Puan Rene Jayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, katanya nak kongsikan menu sambal ayam goreng cili api petai. Wow. Biasa sambal goreng, ayam goreng orang dah suka. Lepas tu ni ada cili api. Lepas tu ada petai lagi. Katanya ada kentang lagi. Okey, baik. Tambah-tambah orang suka. Okey, boleh kita mulakan. So dia macam complete satu meal lah. Ada kentang, ayam, petai, carbs and protein everything. Baik. Baik, bahan-bahan yang diperlukan untuk buat ayam goreng ni. Ayam goreng sambal. So kita ada bawang putih, bawang merah, cili padi ikut pedas macam mana. And this dua bahan ni kita blendkan dulu. Jadi macam ni. Lepas tu kita gorengkan. And then kita letak bawang besar. It's very simple. Nampak memang sangat mudah dan simple. Bahan-bahannya ayam bahan sudah pun digoreng. Baik, Rene, saya nak tanya, cili yang digunakan hanya cili api ya? Yes, cili padi kampung. Cili padi kampung. Yes. Memang pedas lah ni. Tapi kalau tak nak pedas, kurangkan lah. Ikut cita rasa lah maksudnya. Baik. Api dah panas. Apa yang kita nak lakukan sekarang ni, So sekarang ni kita nak masakkan dulu bahan yang kita dah blend tu. Kita blend kering Jangan blend basah ya. Baik. Cik Rene, nak tanya sikit. Resepi ni daripada mana ni sebenarnya? Inspirasi ke? Ini I rasa dulu my mother, dia very busy, masak kerja semua, dia tak ada masa kan. So this is a very express cooking. And it's become dah jadi kita punya family favorite lah. Family favorite. Okey, yang menariknya resepi ni ada kentang kat dalamnya. Ada kentang. Saya rasa biasa kalau ayam masak kicap orang letak kentang. Tapi masak cili api ni mungkin tak ramai orang yang letakkan kentang dalamnya kan? Depends lah. Sebab ada orang kan sekarang tak nak makan nasi. Faham. Nak diet, so dia makan dengan kentang. Baik. Dan Rene sendiri kan tadi Syira dan penonton telah berkongsi bersama dengan saya yang ini adalah passion, memang gemar memasak memang lah. Suka masak. Jadi Rene ni ada perniagaan memasak ke macam mana? Masak secara hobi? Tak tipu lah kalau ada perniagaan masak kan. Ada tapi cuma kalau ada masa terluang. Sebab saya kerja saya buat saya sales consultant dalam industri IT. Cuma ada masa-masa terluang saya jual lah. Awak Wonder Woman lah. Wonder Woman lah. Iyalah, Wonder Woman. Wanita hebat. Okey, baik. So kita nak tunggu cili tu betul-betul masak dulu. Sebelum kita masukkan bahan seterusnya, betul. Yes, betul. So kita tunggu cili ni garing. Bau pun dah bau cili padi tu. Okey. So saya nak tanya Rene jugalah. Biasanya kan Rene masakan berasaskan sambal ni dipelbagaikan. Ada orang dia buat sambal, kata sambal yang awak tengah tumis sekarang ni, dia simpan lepas tu boleh buat nasi goreng pun. Oh, betul. Kan? Kalau Actually, Rene sendiri. Yes, base yang sama. And then you just letak ikan bilis, you blend together. Goreng, masuk nasi, garam, gula, telur. Dah boleh. Dah. Sugi, awak ni macam biasa je memasak, selalu buat ke? Adalah juga kalau saya ada sambal lebih tu, sebab mak saya lah selalu dia buat nasi goreng menggunakan sambal lebihan kan. Jadi saya belajar daripada mak saya.
belajar dari mak. Resepi turun-temurun maksudnya. Betul. Ini biasa ke Rini berbuih macam ni? Betul. Biasa. Maknanya api dia panas. Okey. Alright. And then seterusnya kita nak masukkan get kentang lah. ready dengan peta air. Okey, saya nak tanya sebenarnya ayam goreng kalau kita nak buat ni, dia dah masak betul ke ataupun kita 3 suku masak dulu? Sebab hari ni kita masak betul lah. Tapi sebenarnya better 3 suku lah. Okey, cuma baik. kalau dah masak betul dia keras sikit. Okey, tapi baik. dia garam tapi sebenarnya pun okey je. Sama je, boleh je. Dia tak cepat basi sebab tak ada air tu kan. Rini, saya nak tanya, mata awak tak berair ya? Mata biasa, saya berair. dah Tengok dia dah biasa. biasa. Jadi memang awak biasa. Awak katakan tadi passion, perniagaan ni tak ada tapi bila ada masa terluang sahaja. Betul. Jadi selain daripada tu apa lagi yang Rini lakukan? Sebab dengan kata Rini banyak memasak untuk kebajikan juga. Alhamdulillah. Ada juga insya-Allah. Ya, jadi mungkin Rini boleh kongsikan bila memasak untuk kebajikan ni apa kepuasan yang ia berikan. Kita masuk ke petai dulu. Ya, masuk ke petai dulu. Sambil-sambil tu kan, sambil-sambil kita bersembang. Okey. Sebenarnya bila kita masak from our heart, dalam hati, and especially kalau kita masak tu kita tak compromise. Tak ada kurangkan bahan lah, letak ajinomoto lebih lah, letak cukup bahan lah. And kita bagi dekat orang yang susah makan, perasaan tu memang alamak tak boleh describe lah. I penat macam mana pun kalau if I were to have to cook, penat tu hilang. Okey, dan awak masak bukan untuk beberapa orang saja, memang ratusan orang ya awak masak. Kadang-kadang masa banci hari tu kita masak almost 10,000 packs sebenarnya. Hebat Rini dan tim awak ya. Tapi bukan seorang Ya, faham. Tim. Benda takkan jadi kalau tak ada teamwork kan. Okey, Cik Rini mungkin boleh kongsikan Instagramnya, laman Instagramnya. Reni Sulaiman, R-E-N-E Sulaiman. Okey, baik. Kalau anda nak tanya resepi bolehlah DM Reni. Boleh. Reni ni baik hati, dia suka kongsikan ilmu. Baik, terima kasih Reni. Nasi dah siap, tunjuk yang dah siap. Baik, Syirah, tadi saya dah tanya awak apa antara menu yang awak sukakan. Saya pun dah kongsikan apa yang saya sukakan. Apa kata kita dengarkan juga pandangan orang ramai, apakah menu berasaskan sambal yang mereka suka? Jom kita tengok. Kalau saya ikut menu tu. Okey, kalau macam makan tempe goreng ke apa yang goreng-goreng tu, saya ni orang Johor, so saya suka makan sambal kicap. Even kadang-kadang macam goreng telur pun saya akan letak sambal kicap. So kat rumah saya memang sentiasa adalah sambal kicap tu. Dia kena ada manis. Selalunya kalau saya buat sambal kicap saya tak letak garam pun sebab kicap dah masin kan. Cuma ada rasa manis sikit lah dengan perasa sikit. Saya suka makan pedas. Biasa saya suka makan pedas, sambal tu mesti betul-betul pedas tapi hujung dia dekat lidah kita rasa manis-manis kat ujung dia. Sambal favourite saya sambal udang lah. Tapi saya tak letak gula, biasa saya akan letak gula Melaka. Gula Melaka sikit je. Dia tak manis, dia lemak. Saya tak berapa suka sambal tapi ada juga makan lah. Saya suka sambal belacan, sambal ikan bilis. Tak tahu buat sambal, saya tu makan je. Kalau menurut saya pedas, saya akan stop makan, saya akan minum air sejuk lah. Kalau pedas dekat tangan tu, biasanya saya akan jilat bagi sejuk tangan tu. Atau saya akan basuh lah. Biasa kalau orang pedas, dia minum air kan. Tapi cara saya, tips saya lah, kalau pedas jangan minum air sebab selagi kita minum air, lagi kita rasa lebih pedas. Jadi jangan minum air sampai kita habis makan, dah siap makan tu baru minum air. Saya akan minum air suam. Sebab kalau minum air sejuk dia tak hilang. Saya akan minum air suam, dia akan rasa cepat hilang lah. Lepas tu kalau ada pisang kat rumah, saya makan pisang. Itu dia tadi antara tips yang dikongsikan. Kalau pedas, jangan minum air katanya. Ataupun minum air suam. Saya suka minum air panas. Air panas kalau pedas. Baiklah, jika tadi kita dengan cili padinya, sekarang ini kita ke stesen kedua. Kita bersama dengan, kita nak masak sambal goreng Jawa bersama dengan Puan Zura Maslina Zulkarnain. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, baik. Sambal goreng Jawa ni, mungkin boleh cerita sikit sambal goreng Jawa ni apa benda sebenarnya? Sambal goreng Jawa ni sebenarnya adalah masakan tradisi kaum Jawa lah. Okay. Biasa dimasak masa time kenduri. Okey, baik. Sambil masak tu Puan Zura, saya nak tanya. Dan sambal Jawa ni hari ni dibawa bersama dengan nasi ambeng. Nasi ambeng. Nasi ambeng. Memang nasi ambeng. Dia makan sekali apa? Memang
sambal goreng Jawa ni disesuai makan dengan nasi ambeng. Itu lawan dia. Itu lawan dia. Dia unik sebab nasi ambeng tu memang dah ada pelbagai jenis. Kan betul. Ada miu dan sebagainya. Lepas tu sambal Jawa ni pula dia guna soun Soun. So dia macam sekali banyak-banyak kita makan miu soun. Dia macam-macam sayur dalam satu masakan tu. Macam-macam sayur dalam satu masakan. Boleh tak kita nak tahu apa bahan-bahan yang perlu untuk sambal Jawa ni? Biasalah untuk kita guna bawang merah, bawang putih, serai, ikan bilis sebagai perecah dia, sedikit halia. Cili api terpulanglah kalau biasa nak pedas kita tambahlah sendirilah untuk terpulang pada inilah cita rasa kita. Okey, Puan. Kalau tak silap saya, sambal goreng Jawa ini juga bukan saja boleh makan kering tapi juga boleh makan dengan santan. Betul ke? Ada pelbagai cara masakan ke macam mana? Dia ada dua versi. Biasa untuk Selangor, dia kering. Kalau tempat lain dia basah sikit dia taruh santan. Tapi kita memang boleh variasikan. Kalau misalnya kata kalau kita nak basah, kita taruh sedikit santan. Faham. Dan saya lihat ada tempe dimasukkan, ada kentang goreng betul ya? Kentang goreng, tempe, suun. Dan sayur dia memang kita guna kacang panjang. Kacang panjang. Sayur lain ada tak orang lain ada cara berbeza untuk masak dia? Biasa dalam majlis perkahwinan, sehari sebelum majlis perkahwinan ada majlis sinoman. Biasa masa tu orang kampung ramai-ramai berkumpul. Memang macam-macam lah taruh. Ada yang taruh kentang, carrot, bunga kobis. Itu terpulang pada cita rasa masing-masing. Maksudnya tak adalah kata ini peraturannya. Tak ada. Itu bagi mereka yang suka masukkan sayur. Tadi ada masukkan ikan bilis juga kan. Ada juga yang masukkan hati ayam kalau tak silap saya. Hati ayam pun boleh taruh. Itu terpulang pada cita rasa masing-masing lah. Baik. Jadi kalau nak masak menggunakan hati ayam nak masukkan, macam mana cara dia? Sama saja ke? Kalau untuk taruh hati ayam, kita kena rebus dulu hati ayam tu. Lepas tu goreng. Macam masakan lain pun macam kentang pun kita kena goreng dulu. Tempe pun kena goreng dulu. Kalau macam sambal goreng Jawa ni, tahan lama ke? Berapa lama dia boleh tahan? Untuk bulan puasa ni selalu ke orang cari sambal goreng Jawa ni? Biasanya dia tahanlah sebab dia tak ada guna santan. Lepas tu dia kering. Biasanya kan Puan Zura, kalau masak sambal, orang gunakan minyak kan banyak. Tapi kalau nak masak sambal Jawa ni, sambal Jawa ni, banyak tak minyak yang digunakan? Sebab saya lihat tadi minyaknya tak banyak sebenarnya. Sikit aja minyaknya. Sebenarnya kalau nak lagi sedap, kita guna minyak yang kita goreng bahan-bahan tersebut. Lagi sedap. Aromanya lagi terasa lah. Okey. Saya ni peminat tempe tau. Ambil tempe satu dulu. Okey, baik. Puan, saya nak tanya. Saya nampak dekat sini kentang dah digoreng, tempe juga telah digorengkan. Ada ke orang masak mentah-mentah kita masuk terus? Memang ini kena goreng memang kena goreng dulu. Kena goreng dulu. Tapi tempe dia tidak digoreng menggunakan kunyit ataupun garam apa-apa. Tak ada. Kosong. Sebab nanti kita akan taruh perasa, dia akan sebatikan rasa tu. Okey, faham. Dan mungkin Puan Zura boleh kongsikanlah selain daripada sambal Jawa ni, apa antara sambal lain yang menjadi speciality Puan Zura? Biasa sambal belacan lah. Sambal belacan. Okey. Kalau Syira dia memang suka makan sambal belacan juga. Sambal belacan suka juga. Okey. Puan Syira, soalan saya sebab saya selalu dengar nasi ambeng. Saya tak pernah makan nasi ambeng. Tapi saya nak tanya, sambal Jawa ni ada tak orang makan dengan nasi? Ada nasi putih. Biasa kalau dalam majlis perkahwinan, sambal goreng Jawa ni dimasak makan dengan nasi putih dan sup tulang. Dah sambal belacan lah. Menarik ya? Sup tulang makan dengan sambal Jawa dengan nasi putih. Tengah-tengah hari ini segi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan selain nasi putih, apa antara gu yang boleh dimakan bersama dengan sambal yang sesuai Jawa? Untuk dimakan? Yang sesuai. Biasa kalau hari raya makan dengan nasi impit pun boleh. Dengan ketupat. Ikut terpulang pada cita rasa masing-masing. Okey, baik. Okey. Boleh kongsikan sedikit Instagram kepada penonton-penonton di luar sana? Saya tak ada Instagram. Saya ada FB aja. Okey, silakan. FB saya Zura Maslina. Okey, baik. Lama tak Puan nak siapkan tu? Sekejap aja dah. Sekejap sahaja. Okey, ni ni dah siap dah ni ya. Puan, untuk raya ni maklumlah kita nak puasa, nak raya ni. Raya ni ambil tempahan ke kalau orang nak tempah? Saya memang ambil tempahan daripada rumah. Okey. Syira, saya nak kunyah sekejap. Okey. Mungkin ada beberapa trivia yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan penonton-penonton sekalian. Jadi apa kata, saksikan VT Trivia ini dahulu.
Tidak dapat dinafikan, sebahagian besar rakyat Malaysia pasti tidak boleh dipisahkan dengan makanan pedas dan dikatakan masakan berasaskan sambal sudah sinonim dengan rakyat di negara kita. Sambal juga sering dijadikan bahan penyedap atau pembuka selera. Bak kata orang, rasa tidak lengkap sesuatu menu itu jika tiada hidangan sambal. Sama ada sambal belacan, sambal kicap, sambal tempoyak atau sambal hijau, kalau sudah dikatakan peminat sambal, pasti ia tetap menjadi pilihan. Namun, tahukah anda, terdapat banyak juga kajian yang menunjukkan kebaikan dan khasiat dari segi pengambilan makanan pedas ini. Ini kerana cili, cabai atau lada merupakan antara tumbuhan yang kaya dengan vitamin C, E dan juga provitamin A dan dikatakan mempunyai pelbagai khasiat yang baik untuk kesihatan tubuh badan kita. Antaranya, mampu meningkatkan metabolisme dan kesihatan jantung, menggalakkan penurunan berat badan, mengurangkan keradangan dan banyak lagi. Walaupun terdapat banyak khasiatnya, namun harus diingatkan kepada mereka di luar sana agar mengambil makanan pedas dalam kadar yang berpada-pada dan elakkan makan makanan yang terlampau pedas kerana ia juga boleh menjejaskan kesihatan anda. Banyak sebenarnya khasiat cili ni, dan bercerita mengenai cili ini, kita ke stesen ketiga. Kita nak tengok pula bagaimana untuk kita masak sambal tumis ikan bilis bersama dengan Puan Ros Ayu Ahmad. Assalamualaikum Puan, sihat ya? Syira, sihat. Okey, baik Puan, kita nak masak sambal ikan bilis ni. Mungkin boleh cerita sedikit sambal ikan bilis ni apa benda, macam mana cara masakannya tu? Sambal tumis ikan bilis ni ada banyak version kan? Ada yang kering dan ada juga yang basah macam ni. Berkuah maksudnya? Berkuah kan? Okey. Sambal ni kalau kita prepare untuk nak puasa ni lagi senang lah. Kita berjadikan ibu sambal. Maknanya kita dah tumis semua sambal tu, lepas tu kita boleh add on ayam, daging, ikan, sesuka hati. Jadi memang penting lah untuk bulan Ramadan ni. Ni selalu ibu-ibu buat stok ni untuk senang kita nak masak. Ya, betul. Okey, baik, kita boleh mulakan dahulu. Okey, Kak Su nak tunjukkan, bawang besar, bawang putih, dan sedikit belacan. Kita kisar bersama dengan ikan bilis sikit lah. Ini yang dah kisar. Ini yang Mama sudah kisar. Okey, baik. Kalau kita bercerita mengenai sambal tumis ikan bilis ni, kita tahu ikan bilis ni ada banyak grade-nya. Ada yang liat, ada yang rapuh. Ya. Untuk kita masak sambal tumis ikan bilis ni, apa agaknya grade ikan bilis yang sesuai? Kalau Mama Su tak ikut grade sangat. Cuma cara kita menggoreng lah. Kalau kita nak goreng, kita kena rendam dulu sekejap dengan air panas. Kita toastkan, lepas tu baru kita goreng. Rendam air panas? Kenapa kena air panas? Kalau air biasa tak boleh ke? Dia akan mengembangkan tekstur ikan tu, membuatkan ikan tu bila kita goreng, dia tetap rangup. Okey, baik-baik. Ini kita nak tunggu dia pecah minyak dulu, betul? Kita bagi pecah minyak. Masak sambal ni kita kena tumis sambal dia lama ya, sebab untuk simpan lama. Tapi sebab kita masa pun tak ada. Lama tu selalunya berapa lama? Sampai betul-betul dia terbit minyak. Macam ni. And then baru kita masukkan cili kisar. Mama Su prefer cili kisar banding cili bo yang kita beli kat paket tu, sebab kalau cili bo tu dia ada bau masam. Kalau cili kisar ni dia fresh. Dia fresh rasa cili tu. Ya, betul. Kalau kita tengok sambal tumis ataupun sambal tumis selalu kita masak, minyak, kuantiti minyak tu memang banyak. Ya, betul. Kenapa kena banyak kuantiti minyak kita tu? Supaya sambal kita tak rasa cili. Okey, sambal tak rasa cili. Itu dia punya tips. Ya, betul. Okey. Sambal tu akan masak dengan sempurna sampai dia naik minyak macam ni lah. Nanti bila kita nak makan, kita scoop bawah je lah. Minyak tu tak payah sikit kita kali. asingkanlah minyak tu tepi sikit. Okey, tapi kalau nak masak sambal memang perlukan minyak yang lebih. Sambal tumis ikan bilis ni kena ada belacan. Wajib ada belacan. Tadi Mama sudah blend bawang putih, bawang merah, belacan dengan sedikit ikan bilis. Mama sudah blend. So lagi satu cara sambal tumis yang kali ni Mama Su buat sambal tumis dengan ikan bilis yang dah digoreng. Okey. Kita boleh juga sambal tumis ni bila dah pecah minyak semua, kita dah masukkan garam, gula, kita gunakan ikan bilis yang biasa saja. Kira ada dua version lah, ikut selera masing-masing. Okey, baik. Kita dapat lihat juga ada beberapa lagi sambal ataupun lauk di depan saya ini. Boleh ceritakan sikit tak? Ini ayam apa? Ini sambal apa? Okey, hari ini Mama Su bawakan ayam belada hijau. Ayam belada? Yes, ayam belada hijau menggunakan cili api hijau dan cili besar hijau. Yang ini pun kita boleh buat stok sambal, and then kita boleh add on dengan apa-apa, ikan, ayam dan daging. Ini ayam kampung ke atau ayam biasa? Apa-apa? Ayam biasa. Okey. Yang ini pula adalah sambal penyet. Kalau kita makan ayam goreng,
Memang sedap ada sambal memang sedap, betul. Tu kita pun kan. Dengan ulam-ulam lah seperti biasa. Okey. Kalau cakap tentang sambal tumis ikan bilis ni, saya sebenarnya suka makan sambal tumis ikan bilis ni dengan roti. Ada juga orang makan dengan biskut berlemak. Paling sesuai sebenarnya makan dengan apa? Terutamanya bulan puasa ni. Okey, ikut selera. Kalau nak makan dengan nasi putih, kalau untuk simple, goreng telur butter, bubur sambal and then nasi putih. Dah siap untuk kita sahur. Tak payah nak kejar-kejar masa. Masuk je microwave dah settle kan? Kalau nak makan dengan roti, nak light-light pun boleh. Pau pun boleh. Ataupun yang pau Cina yang bun tu, itu pun sedap. Makan dengan roti canai pun sedap. Roti paratha pun sedap untuk sahur. Macam-macam kita boleh makan dengan sambal ikan bilis. Kita boleh adjust. Okey, Mama Su sendiri ada ambil tempahan ke sempena bulan puasa ataupun raya Aidilfitri yang bakal menjelma? Mama Su buat frozen lauk untuk bulan puasa ni. Berbagai menu seperti sambal-sambal, ayam dan macam-macam jenis lauk lah. Macam 40 menu macam tu. Dan juga sambal-sambal goreng, sambal belacan ke boleh order. Untuk memudahkan. Dekat mana kita boleh tengok apa lagi menu yang Mama Su sediakan untuk kita beli? Boleh tengok di Mama Su Kitchen IG. Mama_Su Kitchen. Mama_Su Kitchen IG. Okey, baik Mama Su. Kita lama lagi ke kita nak siapkan kita punya sambal ikan bilis ni? Macam ni kita nak bagi terbit minyak betul-betul ya, sebab api pun kecil. So dia senang. Bila dia dah terbit minyak, kita bagi dia cool down sekejap, baru kita masukkan ikan bilis yang digoreng supaya kekal rangup. Itu tips supaya kekal rangup, kita kena sejukkan sikit. Kita jangan masuk panas-panas, nanti dia tak rangup dah. Kalau kita nak masukkan panas-panas, kita boleh pakai ikan bilis biasa saja. Okey, baik. So kita lama lagi lah tu. Ini kita biarkan sampai betul-betul pecah minyak, baru kita masukkan ikan bilis. Pecah minyak tu maksudnya macam minyak tu terbit ke atas. Ya, betul. Exactly macam ni. Dia dah pecah minyak, linangkan minyak dia. Baru cantik. Saya nak tanya, ini tadi gula ya? Gula juga diperlukan dalam buat sambal ya? Sedikit gula. Supaya colour dia cantik lah. Balancekan rasa pedas, masam dan manis. Bila kita masak, kita kena balancekan tiga-tiga rasa tu lah, baru sedap. Okey. Sambal ni selain daripada ikan bilis, kita boleh guna macam-macam lagi ikan. Macam Mama Su cakap tadi, macam sambal ni, kita boleh letak dekat ayam goreng, ikan goreng, telur goreng, macam-macam. Kita boleh pelbagai. Even kita nak buat daging pun boleh. Okey, baik. Itu dia sedikit tips daripada Mama Su. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Mama Su. Selamat maju jaya. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana sebab banyak lagi perkongsian bakal kami kongsikan. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terus kongsikan komen-komen anda di Facebook WHI. Siapalah yang tak suka sambal kan? Macam-macam yang anda kongsikan di Facebook. Tapi sebelum itu, kita nak bersama dengan Encik Hafiz Saleh selaku pengasas CEO AG Nutrition International dan juga Encik Shahan Hamzan selaku pengurus pembangunan perniagaan AG Nutrition International. Sihat kedua-duanya? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik. Mungkin ramai yang menonton sekarang ini memerlukan pengenalan sedikit berkaitan dengan AG Nutrition International. Encik Hafiz. Boleh saya jawab. Okey. Basically AG Nutrition ini merupakan company 100% Bumi Putra dan juga Malaysia. So kita dah beroperasi lebih kurang hampir 4 tahun. Kita start daripada Mei 2019. So setakat ini ahli ejen di AG Nutrition sudah mencapai hampir 300,000. Dan juga kita bukan saja famous di Malaysia, malah di Brunei, Singapura dan juga di Africa's countries. So total country, even di US kita ada, di Canada and then juga di Germany, lebih kurang 30 buah negara. Wow, okey, baik. Dan biasa bila kita bercakap mengenai perniagaan, pastinya ada cabaran, betul? Dan Encik Shahan mungkin boleh kongsikan juga, bila perniagaan bermula ni biasanya akan nampak positif tahun kedua dan tahun ketiga setelah ia mula beroperasi. Tapi pencapaian AG Nutrition bagi 3 tahun pertama sangat-sangat laju dan apakah faktornya? Dia dalam bisnes ni Sugi, kalau kita ada working capital, kita ada cash flow yang sihat, semuanya akan jadi mudah. Macam kami di AG Nutrition, we had a very small beginning, di mana masa tu hanya berbekalkan wang simpanan Cik Hafiz masa tu sebenarnya. Saya tak tanya berapa. Tanya berapa lah. So we struggled. But pendekkan cerita, masa waktu PKP 2 tahun, kita collect jualan, kita berjaya collect 230 juta ringgit sales dalam PKP. So waktu tu semua
benda berubahlah. So we can expand business kita dengan lebih agresif. Produk kita bertambah, we invest in good system, we invest in office yang lebih besar selesa untuk ejen kita beroperasi dan sebagainya. So banyak projek rancangan yang kita boleh buat masa tu. So untuk itu kami banyak berterima kasihlah pada ejen dan juga pelanggan kerana mereka main peranan yang penting dalam kejayaan kami hari ini, insyaAllah. Okey, baik. Dan di hadapan ni ada beberapa produk sahaja katanya sebab ada macam-macam lagi produk. Jadi mungkin Encik Hafiz boleh kongsikan apa antara produk-produk AG Nutrition. So basically di hadapan kita ni kita ada lebih kurang 12 produk. So sekarang ni produk yang paling latest iaitu produk AG Beauty yang baru kita launch bersama Adira pada last weekend. So Februari lepas kita keluarkan produk AG Kids untuk kanak-kanak dan juga ini 2 top sale produk. So which is yang bawah AG Sera kita telah jual hampir 2 juta unit di seluruh 30 buah negara. So produk kita ni actually bertaraf kualiti tinggi kerana kita ambil all our ingredient is fully imported from Germany, from US, from Spain, from Italy. So baru-baru ini juga pada November 2022 kita bawa lebih kurang 30 kita punya distributor ke Italy melihat sendiri iaitu teknologi one of the elder craft dalam AG Brock. So diorang boleh lihat betapa besarnya kilang di Italy itu apa teknologi. So make sure produk-produk yang kita keluarkan dalam AG Nutrition ini adalah produk yang berkualiti tinggi. Okey, baik. Dan tadi Encik Shahan ada berkata mengenai ejen-ejen dan stokis-stokis kan. Jadi mungkin boleh kongsikan apa antara program buat ejen-ejen dan stokis-stokis. Okey, program perniagaan kita alhamdulillah sukses kerana kita sudah melahirkan usahawan berpendapatan tinggi, malah ada jutawan pun dah ada dah, dan yang paling best benda ni bukan berlaku kat Malaysia, dia berlaku di seluruh dunia. Baik. Just to highlight a bit, masa PKP sale kita 230 juta dan kita punya payout pada ejen kita adalah more than 50%. Baik. Maksudnya PKP 230 juta tu maksudnya lebih daripada 115 juta telah dikembalikan semula pada ejen kami, stokis kami dalam bentuk bonus dan commission. So that's how much business kita dah create untuk ejen kita. Okey, jadi kalau yang menonton sekarang ni nak jadi ejen ataupun stokis bolehlah menjadi salah satu daripada mereka. Dan Encik Hafiz mungkin juga boleh kongsikan apakah antara perancangan AG Nutrition buat tahun 2023 ni. Okey, untuk 2023 ni antara kita baru je habis kita punya Vision 2023 yang mana antara yang pertama kita dah partnership with the DHL untuk buat global delivery. Baik. So di mana anda berada anda boleh dapatkan orang kata ejen daripada Jepun ke Australia ataupun daripada Maghribi, mana-mana saja walaupun anda duduk di Segamat. So kita partnership with DHL untuk hantar produk kita di seluruh negara yang mana negara yang DHL hantarlah, tapi kalau berperang tu tak boleh lah. Alright. So yang kedua pula kita akan naikkan lagi more produk kita. So insya-Allah pada tahun ni kita dah lancarkan 4 produk. So insya-Allah ada lagi 2 produk yang bakal kita lancarkan pada penghujung tahun. Dan of course kita tengah upgrade kita punya sistem mobile app. So insya-Allah pada tahun ni juga kita akan ada mobile app, so boleh beli dan boleh join bisnes kita hanya menggunakan mobile app sahaja. Okey, baik. Dan yang terakhir sekali kita akan orang kata Wisma AG Nutrition akan ada because kita dah lebih kurang 12 produk. So sekarang ni kita nak tambah produk lagi. Of course kita pun sekarang dah almost 5-6 units yang kita ada. So sekarang ni kita harap pada tahun ni kita akan ada Wisma AG Nutrition untuk anda. Okey, baik. Kita masih lagi ada masa, jadi mungkin anda berdua ada apa-apa kata-kata untuk ataupun pesanan buat penonton yang sedang menonton sekarang ini. Encik Shahan, Encik Hafiz, kedua-duanya. Ya, boleh. Yang pertama sekali kalau memerlukan information lebih lanjut sebab hari ini singkat je masa. So layari website kita, kita punya Facebook, kita punya Instagram seperti mana yang tertera di skrin. Dan juga kita menjemput juga ya semua kakak-kakak datin-datin. Betul. Berbisnes, kalau nak berbisnes dengan kami, bolehlah mendaftar dengan kami, boleh hubungi ejen-ejen kami yang terdekat dengan anda. Kerana hari ini bagi you all yang nak try bisnes AG Nutrition. Kadang-kadang dia nak masuk sebelah kaki dulu nak try. Boleh try. Hari ini kita buka satu program kita panggil AGPM, AG Privilege Membership. Membership di mana yang you boleh try bayar RM20 saja ahli. So for 1 year you boleh dapat akses semua produk kita pada harga ejen. Pakai dapat murah, jual dapat dapat komisen lah. Okey, baik. Encik Hafiz, satu perkataan untuk mereka di luar sana. Bersama AG Nutrition, bersama transform diri anda. Jom join bersama AG Nutrition. Jom AG Nutrition. Bukan satu perkataan, dia tagline-nya. Baik, terima kasih kami nak ucapkan pada Encik Hafiz Saleh dan juga Encik Shahan Hamzan, dan anda di rumah. Jangan ke mana-mana, kita masih lagi ada menu sambal, tapi sebelum itu kita saksikan kompilasi TikTok berkaitan topik kita pada hari ini. Put your head on my shoulder.
day. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine. Terkesima pada indah pesonamu, sekilas kau senyum padaku. Baik, tadi kita dah saksikan 3 demo masakan berasaskan sambal dan sekarang ini saya berada di stesen terakhir untuk kita saksikan sambal tahun. Sambal tahun. Ya. Betul ya sebutan betul, saya ni? Betul. Bersama tahun. dengan Puan Syafira Ali. Puan Syafira Ali. Sihat ya Puan? Alhamdulillah. Okey, baik Puan. Sambal tahun ini kali pertama sebenarnya saya dengar. Sambal tahun ni apa beza sebenarnya? Sambal tahun ni dia macam tradisi orang lama-lama kan. Tradisi orang lama-lama. Jadi turun temurun hinggalah ke sekarang saya mempertahankan tu semua macam tu. Tradisi orang lama tu orang dari mana? Daripada Jawa. Daripada Jawa. Ini pure daripada Jawa. Ya, Jawa. Okey, baik. Jadi boleh ceritakan sikit apa bahan yang kena ada dalam sambal tahun ini? Bahan dia ada bawang merah, lepas tu bawang putih, lepas tu apa nama dia? Cili padi. Cili padi. Okey. Lepas tu halia, lengkuas sikit. Lepas tu, lepas tu dia punya dalaman dia lagi ada kerang. Ada kerang. Kerang, okey. Lepas tu nak letak tempe pun boleh. Lepas tu nak sambal macam pedal pun boleh, hati pun boleh, ikut selera. Maksudnya ikut selera. Tak adalah kata kena letak tahu ke tempe sahaja ke, tak adalah. Okey, baik. Macam yang Puan masak ni, dalam ni ada apa ni? Saya difahamkan dalam ni ada kulit lembu. Betul? Kulit lembu. Yang mana satu tu Puan? Ni. Macam ni. Kulit lembu. Lepas tu macam ada kerang. Kerang dia kecil-kecil dah tak nampak. Ada kerang juga dalam ni. Ada macam kulit lembu ni, maaflah saya tak biasa makan. Macam kulit lembu ni kita nak basuh bagi bersih betul tu macam mana? Ada tipsnya ke atau macam mana? Ada. Guna macam air garam dengan kapur. Air garam dengan kapur. Dengan kapur untuk kita hilangkan hanyir dia tu, bau dia tu. Lepas direbus sementara saja guna air panas. Kita rebus dulu guna air panas, kemudian dah rebus boleh. Tengok tekstur ni dah cantik. Okey, baru kita boleh bawa keluar dah masak lah. Okey. Lama ke selalunya untuk kita buat sambal tahu ni? Sebab saya difahamkan sambal tahu ni adanya sambal tahu ni sebab dulu-dulu kita tak boleh simpan lauk lama sangat. Betul? Boleh cerita sikit? Cara dia punya nak mengolah macam tu kan. Dia tak seberapa lama, macam tak makan masa macam tu, sebab orang lama-lama dia tak ada simpan kat peti air. Betul kan. Dia macam nak masak tu dia macam sekali harung sekali banyak macam tu kan. Biasalah orang lama-lama sibuk nak pergi ke betul. Jadinya kenalah ada satu inisiatif orang kata untuk simpan lama sikit. Okey Kak. Lepas tu dia apa nama dia? Dan lagi kuah dia sikit, dia tak nak macam terlampau kering sangat sebab dia nak kuah tu macam sekarang dah habis, esoknya digunakan lagi. Apa yang dia macam ada, tu yang dia olah semula macam tu. Okey, baik Kak. Tambah lama tambah macam sedap. Makin lama masak makin sedap. Okey, baik Kak. Selain daripada sambal tahun, saya nampak juga kat depan ni sambal apa ni? Sambal totok Jawa. Ini kena gesek ke? Cuba Kak tunjuk demo sikit kat saya macam mana dah buat tu. Macam tu, macam ni kan. Sambal totok ni sambal apa Kak sebenarnya? Sambal bilis. Sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis. Apa yang bezakan dia dengan sambal-sambal lain? Sambal-sambal lain, yang ni tak payah kita hancurkan. Cukup dia macam tumbuk ataupun digesek pakai yang ni. Kalau kita guna lesung batu tu boleh? Boleh. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tapi tradisi Jawa memang macam ni. Ini adalah tradisi Jawa juga. Sambal tahun, sambal totok. Kedua-duanya adalah tradisi Jawa. Okey, kalau saya nak tanya, sambal tahun ni sesuai untuk kita padankan dengan apa? Mungkin ada lauk lain ataupun kita nak makan dengan apa sebenarnya? Nasi boleh. Nasi putih. Nasi putih. Atau mengikut selera dia orang ni lah. Okey, macam sambal tahun ni, sambal totok ni pula? Sama. Macam nasi putih, lepas tu macam tambah macam
sayur lemak apa semua macam itulah. Ada ke event-event tertentu yang kata orang wajib ada dalam masyarakat Jawa kedua-dua menu ni? Maksudnya raya Aidilfitri kena ada ni. Ke ataupun boleh je bila-bila masa? Dalam perayaan majlis tahlil, majlis kahwin macam itulah. Itu tradisi lama-lama macam itulah. Mungkin sekarang dah macam kita dah agak tak mengenali contohnya macam itulah. Okey Kak, kita tahu kulit lembu ni susah nak dapat. Jadi akak sendiri ada ke ambil tempahan kalau orang di luar sana nak tempah untuk Aidilfitri ke? Boleh. Okey, Instagramnya mungkin boleh kongsikan kepada kami. Instagram kita macam Jom Mentong. Macam mana? Jom Mentong. Jom Mentong. Jom Mentong. Okey, baik. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Kak. Kita ucapkan selamat maju jaya, selamat berpuasa juga kita ucapkan. Ya, sama. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami Syira. Syira. Betul-betul. Syira, semalam saya tengok RO ni ada cabaran host dalam bracket rahsia. Okey, tapi saya dah boleh agak apa mungkin cabarannya. Yang peliknya ada Apple. Saya tak tahu nak buat apa. Ini bahan rahsia untuk kami. Boleh sesiapa bantu kami terangkan apakah kegunaan Apple bersama dengan sambal ni? Waalaikumsalam. Yes, hi Syikin. Hai, okey. Hari ni seperti tadi kita dah tengok orang lain buat sambal, tapi hari ni cabaran untuk you all adalah you all kena buat sambal belacan using semua bahan-bahan yang ada atas meja ni. Termasuk Apple? Termasuk Apple. Okey, baik. Cabarannya diterima. Buatlah macam mana you all nak buat, janji menggunakan semua bahan-bahan yang ada atas ni. Okey, baik. Cabaran diterima. Cabaran diterima. Kita berapa minit? Kita 2 minit. Seminit Seminit. Okey. Seminit bermula sekarang. Okey, baik. Saya sebenarnya pernah buat sambal belacan bersama dengan Fiza Sabjahan. Ya. Maksudnya kredit ni awal lah ni. Saya masih lagi tak tahu macam mana nak buat. Tapi memandangkan seminit je kan. Tak apalah. Asalkan ada rasa sambal lah kan. Wajib pedas. Syira tahu ke bezakan cili padi ni? Mana satu cili padi? Saya tak reti beza. Dia ada cili padi kampung, cili padi akar lah, cili padi macam-macam kan. Saya reti makan je. Okey, belacan ni saya potong dulu. Tahu tak? Saya tak pernah guna belacan. Tak pernah guna belacan lagi? Tak pernah, tapi saya tahulah kena potong and bau dia. Guna udang apa ni? Kalau tahulah. Saya pandai tanya je. Caluk udang ke? Caluk udang, betul. Udang sama, udang kering. Betul ke? Tak tahu. Udang geragau. Udang geragau yang abang popiah guna dalam popiah tu. Lah, tak habis lagi. Ya Allah, ya Tuhan. Admin mesti marah dengan saya hari ni tau. Okey. Tak move on. Saya dah move on tapi saya saja nak kacau terbayang-bayang admin. Lagi. Tak kacau admin. Admin yang nama Syifa tu. Syifa yang ada kat depan ni. Okey, masukkan sedikit saya tumbuk dululah sebab saya takut terpercik-percik pula nanti. Awak rasa boleh ke kalau saya buat kat bawah ni Tak apa ke? Okey. Boleh ke Sugi kat situ? Macam pro saya dia cuba di duduk sini bawah dia buat. Okey, sekejap je. Saya hilang sekejap je. Bismillahirrahmanirrahim. Macam dah boleh je. Macam dah pro nampak kita ni ya, Sugi? Sampai ketuk ke bawah, Sugi. Yelah. Macam sedap tu rasa tu. Tak tahulah sedap ke tak. Jangan. Tapi gaya tu ada. Gaya tu ada. Kita guna semua bahan kan? Okey, kita ada lagi beberapa saat. Beberapa saat. Sikit sangat ni masa ni pun. Saya takut tercedera. Oh my god. Okey, lagi berapa saat, producer? Producer kata kita boleh tambah lagi masa. Okey, tambah masa tak apalah. Producer kesian dekat kami agaknya. Terima kasih puan producer. Kenapa muka saya kelakar bila nak tumbuk ni? Sampai Allah. Sebab saya tahu macam ni mesti muka nampak pelik. Ini sambal belacan apple namanya. Okey, ni kena duduk bawah lagi sekali. Okey. Sekejap je saya hilang. Okey, apa lagi yang Syira tak masukkan? Syira boleh guna apa tu? Ketuk tu boleh? Tak tahulah betul ke tak, Kak. Kita bismillah je lah nanti. Boleh. Okay. Bagaimana cara apa? Janji ada rasa. Janji siap ya? Syira, masalahnya kan saya dah apa dah berlaku? Saya dah penat dah. Lengang tangan ada sini. Kalau sudah siap dah okey. Dia kena halus lagi lah.
sekejap lah lepas ni. Ini tak boleh ke sediakan blender ke? Mudah sikit kerja. Punya seat Okey. Okey, saya rasa okey lah. Okey, saya rasa saya dah gunakan rasanya dah boleh lah kot. Sambal belacan ni kena kering ke basah-basah? Kena ada kuah sikit ke? Sambal belacan. Okey. Ikut cita rasa masing-masing. Ada Sugi, saya rasa saya dah siap lah Sugi. 10 saat lagi bolehlah saya hancur-hancurkan. Rasanya okey lah. Okey. Boleh tak saya cakap saya dah siap kat sini? Okey, dah siap dah siap. Okey. Tapi sikit je awak buat. Itulah saya punya untuk seorang makan awak je Sugi. Macam awak punya berapa orang makan? Saya punya untuk semua orang awak makan. Awak punya nampak sedap. Oh, nampak sedap lah. Okey. Sekarang ni kita perlukan juri. Jadi juri-juri pada hari ini adalah tetamu-tetamu yang dikasihi sekalian. Saya nak silakan untuk merasa kena ambil hati juri-juri juri-juri yang dikasihi. Okey. Oh, dia geng hijau ni, dia geng hijau. Okey. Okey. Boleh rasa yang Syira buat dahulu menggunakan ulam-ulam ini yang sudunya. disediakan. Satu sudu. Kenapa semua pakai baju hijau hari ni? Itulah macam janji kita tak dapat hijau. Okey, silakan. Putih. Okey. Dia neutral. Okey, cuba rasa Syira punya dahulu. Okey, Kak. Kak, rasa Syira punya kena bismillah dulu, Kak. Dah baca bismillah dah awal. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan ulam bau sedap. Kita makan macam tu. Semua orang kena rasa. Syira punya dahulu. Kita simpan saya punya. Selepas yang itu baru boleh rasa. Kita step by step. Okey. Masin. Astagfirullahalazim. Saya tak tahu garam yang saya pakai. Pendapat kedua. Kita cuba yang lain orang lain juga rasa orang kata. Masih positif, masih positif. Kacau. Alamak, saya tak tahulah saya garam cukup ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dekat kita kaki pedas. Okey. Saya tak sabar ni. Nak tengok reaksi. Okey. Lepas ni akan boleh cuba saya. Semua orang terdiam bila rasa saya punya. Memang masin. Okey. Katanya okey. Okey. Terlepas. Puan Rini Sugi punya pula. Jom kita ke sana untuk rasa. Tapi pedasnya on point. Pedas on point. Masin sikit je lah kan. Masin sikit je. Sedap. Ada rasa apple ke? Tak. Awak apple ke? Memang bahan utamanya dia. Apa tak rasa pun? Sebab belacan kuat. Ya, betul. Ni pun belacan kuat. Sedap. Sikit je. Sedap kan? Saya tak makan pedas. Oh, faham. Puan Rini dah cuba? Cuba dah ni. Okey, sila. Baik. Saya berdebar ni. Untuk kita tahu siapa pemenangnya. Macam masin. Ada rasa ni masin. Okey, kejap lagi untuk kita pilih pemenang, kita pilih seorang saja. Okey? Okey. Awak. Tak perlu jaga hati kami, tak apa. Kami jaga hati sendiri. Kalau nervous makan kubis hilang tak nervous dia? Silakan. Bismillah. Okey. Semua orang tengok muka Puan Rini. Oh, ini kali kedua saya kalah macam ni. Okey, tak apa. Kita dengarkan dahulu. Siapakah pemenangnya? Tetamu-tetamu sekalian. Okey, untuk Kak Suji. Sebab secukup rasa lah dia. Okey. Seterusnya. Untuk Kak Zura pun Suji. Okey. Yang ni sedap tapi masin sikit. Sedap tapi masin. Okey, seterusnya. Yang ni semua cukup. Okey, semua cukup. Semua cukup. 3-0. Okey. 4-0. Ini kali kedua saya kalah 4-0 yang boleh diberikan kepada saya. Mungkin bolehlah anda beri saya. Okey, terima kasih. Saya masak kaca botol ni, masak sambal belacan hari ni. Baik. Terima kasih. Banyak. Kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada keempat tetamu kita sebab sudi memeriahkan kita punya demo masakan. Semoga masakan-masakan ini dapat menjadi ilham kepada anda semua untuk bulan puasa ni dan juga untuk Aidilfitri akan datang. Ya, betul. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang sudi berkongsi komen-komen di Facebook dan juga Instagram WHI kami. WHI akan kembali esok, Syira. Kita dengan topiknya peluang kedua. Ada peluang kedua tak untuk saya buat ni? Ada. Mungkin minggu depan. Kalau bersiaran je. Jadi kita jumpa esok. Jaga diri. Terima kasih. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri
dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata